Okay, boleh faham so far? Security, halal, mesti, SSM business style, logo Dewan Perniagaan Melayu, brand. Okay, that's why bila brand you kena, that's why orang kata kenapa kita kena trademarkkan ni cikgu kan? Supaya brand you kita trademarkkan, kita registerkan, tak ada orang curi kan? Nah, especially kalau you dah dapat, akhirnya you dah dapat registered tu maksudnya kan? Nah, maksudnya ini brand yang kita boleh trust lah, boleh percaya. That's why kenapa you perlu daftar you punya trademark. Okay, bukan saja-saja. Sebab you nak bagi secure janji you pada customer. Okay, appearance. Satu lagi nak kena ubah. Okay, yang you nak naikkan harga, kena ubah pada you punya packaging. Definitely. Betul Cik Zamani, tadi Cik Zamani ada highlight kan. Salah satu nak ubah. If you want to go to market premium, if you want to go nak nak naikkan harga, kan saya kata buat positioning, salah satu positioning, betulkan balik dia punya appearance. Okay, appearance tu apa contoh appearance? Kalau you all ni banyak produk food, produk apa, dia kena apa tahu? Kena betulkan balik packaging dia. Betulkan balik packaging dia. Mesti improve. Better packaging. Okay, mau tak mau. Okay, next, convenient. Okay, nombor poin yang keempat, kalau nak masuk market premium, again, atau you nak reposition balik you punya harga, mesti bagi tahu kat customer tu yang produk tu ada convenience, senang nak guna, senang nak pakai. Tak adalah complicated sangat. That's why kalau produk-produk, kalau you nampak produk-produk perabot sekarang ni kan, dia bagi terus ya, buat DIY sendiri. So dia dah ada dah pemasangan yang senang. Macam IKEA punya produk kan, tak susah complicated mana. So dah ada dah cara-cara dia. 1, 2, 3 yang kita boleh buat sendiri. Siap disertakan sekali lah dia punya skru-skru. Tak payahlah kita ni perempuan nak buat mencari skru lah. Bukan kita tahu pun contoh. Okay? Faham? And then kena bagi tahu juga dengan ada produk yang saya pakai ni, ekonomi. Kalau daripada ekonomi, cikgu bukan kata sebab you kata you naikkan harga. Okay? Ni kita nak bagi tahu ekonomi apa maksudnya? Bukan kita cakap kalau produk beli akak ni ekonomi, bukan. Ekonomi ni, definisi ni ekonomi adalah, okay, jimat daripada segi apa? Masa. Kan? Daripada segi duit pun ia juga boleh. Sebab you buat paste kan, terus saja dah siap-siap masak dah paste tu, you retotkan paste tu contoh. Dalam packaging yang proper. Okay? So tinggal masak aja. Tak ada bocor, tak ada apa, orang rasa selamat nak beli. Kan? Sebab packaging you, packaging yang proper, contoh label mungkin label tahap 4 ke 3 ke, contoh. Okay? So, save time, save money. Okay? Durability, ketahanan. Okay? Bermaksud apa? Salah satunya kadang-kadang servis ni kadang-kadang cikgu ni servis ni macam mana pula cikgu kan? Kalau packaging kita faham. Kalau yang packaging produk makanan contohnya F&B, durability tu maksudnya ketahanan. Okay, with this kind of packaging. Contoh produk tu boleh tahan lama. Kalau contohnya kenapa sekarang ni retot tu sangat penting sebab apa? Tak payah letak frozen kan, you boleh chill je. Kan, letak kat chiller je, letak kat luar pun. Dan boleh tahan sampai berapa bulan contoh. Kalau servis macam mana cikgu? Salah satu durability dalam maksudnya apa warranty yang you bagi pada customer. Okay? Kadang-kadang kita bagi contohnya kita bagi warranty ke, the guarantee ke, sama juga produk makanan. Satu lagi mungkin janji yang kita bagi sebab kita nak janjikan durability pada orang. Katalah barang tu on the way to rosak ke apa, boleh ganti balik lah. Okay, boleh? Faham tak ni? So, again, cikgu repeat. Okay, ini contoh produk saya lah. Ya, masa saya jual finger flag, this is apa yang saya janjikan. Okay, contoh kalau cikgu bagi produk saya, security definitely. Kalau orang pakai produk ni, tak ada siapa-siapa. Saya tak ada logo halal, tak ada logo apa pun. Okay, tapi kalau produk ni maksudnya, kalau orang produk, dia dah kena register dah. Dia kalau nak masuk pintu dah kena pakai scan jari. Bermaksud secure tak? Secure. Orang lain yang bukan ahli staff kaki tangan tak boleh masuk. Definitely saya boleh janjikan secure. Performance saya bagi tahu dah. Kalau pakai produk saya ni kan sebab produk saya ni sekali ni dia dah kira tak payah dah nak biasa sebelum ni HR ada orang tipu lah kan, dia pakai kawan dia swipekan lah kan, dia nak claim allowance lah contohnya. Dengan ni kita boleh measure dah productivity dia. Kalau dia nak claim pun kita dah tahu berapa lama working hours dia contohnya. Okay. And then appearance dia, feature dia nampak tak? Contoh feature dia nampak ni feature awal lah. Sekarang ni feature dia dah segak lah. Okay.
kemas, tampal senang dekat situ dah. Kan very simple, convenient, tak susah pakai, tekan aja. Tekan pakai jari je boleh masuk dah kan. Ekonomi definitely save time, save money. Kalau dulu HR buat manual kan, kita tak boleh tracking. But now dengan ada, kita banyak dah berapa ratus ribu dah sebenarnya company boleh save. Contoh durability, ketahanan definitely macam appearance tu tengok feature tu kan tak mudah rosak, bukan produk quality by made in mana-mana yang teruk ke apa ke, that's why kita boleh bagi you warranty dan guarantee. Contoh. So harga yang saya letakkan because saya cost saya tak besar sangat, tapi because value yang saya nak bagi pada orang, because sebab benda ni adalah dia punya hardware kecil je dan yang paling penting is the software sebenarnya kan, tu yang banyak bantu. So saya justify saya boleh letak harga 3,500. Okay, sebab saya bagi value dengan 3,500, you boleh buat penjimatan berapa ratus ribu, you save selama 10 tahun lebih kurang. Okay, faham tak? Okay, kalau untuk produk makanan, untuk servis, untuk apa pun produk, you boleh pakai contoh cikgu yang cikgu bagi ni. Kadang-kadang dia macam ni, okay, you boleh letak harga tinggi kalau you boleh capai ke 66 punya contoh. Faham tak ni? You boleh sentuh ke all the 6 factor. All the 6 strategi ni. Kadang-kadang ada setengah produk, you mungkin hanya 4/6 je. So harga tu tak boleh nak premium sangat. Faham tak? Dia bergantung. Boleh? Faham tak ni? Okay, sebab nanti masa rehat, cikgu nak nanti, ini contoh dalam slide tu ada. Apa contoh dia? Security, kan? Certification branding, packaging, feature, time money, warranty dah ada. Saya nak you buat latihan nanti masa rehat lah Saya nak you buat benda ni sendiri. Okay? You punya produk, you punya services. Apa yang you janjikan pada customer. Saya faham, saya pasti majority of you nak naikkan harga, betul? Majority of you. Timing dah, cikgu rasanya nak kena naik harga sebab dah beberapa lama sebab cost factor yang meningkat, yang push kita terlalu tinggi. Tapi kita takut nak letak sebab kadang-kadang tengok juga keadaan sekarang dengan kategori sekarang ni sedia ada dah banyak pesaing, dah banyak kompetitor, kita punya target market kita sekarang pun dia punya belanja pun dah kurang, kan betul tak? Tapi in somehow katalah dalam setengah keadaan tu, in somehow you have to push naikkan sikit. So apa benda yang you nak kena reposition balik? Ni berdasarkan ke-6 faktor ni. Okay? Latihan ni cikgu bagi pada yang ada produk. Kalau macam saya buat menjual buahan, okay, buah tu bukan produk ke? Buah produk tak Cik Fazila? Definitely. Boleh Cik Fazila, boleh buat. Okay, boleh buat. Okay, you boleh bagi apa? Kalau contohnya buah, mungkin you tak ada buah ni, tu cikgu kata kalau you jual benda ni on Shopee, you boleh dapatkan apa? You punya company tu. Faham? Kadang-kadang produk tu dia ada macam ni tau. Bila kita cerita macam ni, janji yang you bagi tu, you boleh olah dekat you punya company. You boleh olah dekat you punya produk. Betul tak? Itu pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh tak you boleh jadi preferred seller? Okay, contoh. Okay? Lagi satu apa? Salah satu katalah jual buah sekalipun. You boleh tak bagi warranty kalau barang rosak, you and then boleh bagi tahu orang tak? Ada setengah produk buah dia seasonal, betul? Boleh juga bagi tahu on timing lah kata. Sebab dia seasonal, memang harga dia macam ni, contohnya, tu pun yang boleh buat juga. And then kalau you rasa macam produk you biasa-biasa, you kena push kekuatan you pada you punya company. And then extra you punya services. Delivery ke, free delivery ke, kalau pembelian setakat macam ni ke contohnya. Kalau beli banyak, produk dia memang produk biasa, tak boleh nak charge tinggi harga produk kawalan. What kind of free services, extra services yang you bagi supaya orang boleh nampak value yang you nak bagi pada dia orang. Okay? Tu contoh dia. Apa lagi? Banyak ni. Saya faham dekat industri ni ada dekat 40 buah. Betul-betul. Boleh explore, boleh buat bukit buah. Kan sekarang ni hantar yang paling trending sekarang ni. Ni kalau nak cerita, saya sebenarnya banyak sangat idea-idea
macam mana nak yang sebab cikgu kena bagi talk ni kan, idea-idea baru, peluang-peluang perniagaan yang you boleh ambil sekarang ni banyak idea-idea barulah. Salah satu yang sekarang ni saya buat kajian memang antara paling banyak because orang duduk rumah, orang suka hantar bukit-bukit buat apa tu, hari bapa, hari mak lah. Sebelum ni kita tak ada pun hantar sangat, tapi because kita especially pada mak kita kat kampung kan, itu pun satu juga cantik, boleh buat bukit buah kan contohnya. Okay. Kejap so next. Tak apa, nanti cikgu nak you buat benda ni. Tak apa, saya faham ada setengah benda tu memang you takkan dapat 6 faktor. Ada setengah benda. That's why kadang-kadang itu pun dia relate dengan justification you nak naik harga lah. Ini kalau kan saya kata ada dua benda, sama ada you nak market premium ataupun you nak naikkan harga. Kalau mungkin kenaikan harga you mungkin tak berapa banyak, kemungkinan kenalan faktor ni tak boleh nak cover lah. Tapi kalau nak bagi justification bahawa itu sebab tu yang saya kata panggil apa? Nak naikkan harga, you kena reposition balik. Reposition 6 faktor. Ubah balik. Apa yang you kena upgrade. Ubah. Bila naik harga tak boleh downgrade, upgrade. Yang downgrade ni kadang-kadang macam ni. Yang banyak orang buat, especially on food. Harga sama tapi quantity kurang. Correct? Nampak tak yang buat? Dulu Maggi, sekarang ni dah kurang. Tapi dia nak pada harga-harga sama. But tengok industri, tengok segmen market. Sebab sekarang ni strategi tu memang ramai orang pakai, even company besar pun pakai. Tapi tengok quantity base lah, tengok kena kira harga you balik. Sama ada justify atau tidak untuk you buat that strategy. Tapi ni yang pakai. Because orang agree nak harga sama, orang sekarang ni boleh terima janji jangan naik harga tapi you kena kurangkan you punya quantity. Tak ada masalah untuk guna that strategy sebab dalam keadaan, tengok segmenmu, tengok segmen you. Tu saya kata bila buat perubahan you ada macam-macam, betul? Kan ada 4 benda kan yang cikgu kata ubahkan. Even in terms of kita punya strategi pun macam-macam berubah. Market segment berubah, pricing berubah, cara you promote, channel you berubah, semua berubah. You kena faham as you punya packaging boleh tak berubah? Kan saya kata tadi kita dah explain kan? Appearance tu bagi appearance is you kena improve your punya packaging. Improve saya kata improve. Sebab kena faham, when you do this, 4 benda ni ada cost factor tak? Definitely ada cost factor, correct? Bila you nak ubah harga, kan, nak ubah packaging, ada tak cost factor yang berubah? Definitely akan ada cost factor yang berubah. Kena tambahlah sikit untuk packaging, nak pergi retop, kena tambah lagi. Retop pun tengok juga berapa quantity. Now. Dengar betul-betul, saya record, jangan risau, yang ni cikgu record. Panas pula So, sekarang ni, apa proses nak tetapkan harga? Faham betul-betul tolong tulis kadang-kadang dalam yang ni tak ada. Yang ni tak ada dalam slide tu. Sebab ramai sangat yang tanya pasal yang agent ni lah. So saya kena ubah sikit. Kejap ya, cikgu alih muka. Nyomak je muka cikgu kat situ. Tak apa. Dia jadi penyeri sebenarnya pada slide. Ambil gambar. Gambar gambar yang slide ni lah. Tak ada pun dekat situ. Saya ubah sikit nak bagi faham. Sebab kalau sebelum ni senang, saya ajar asas untuk satu je. Dah ramai pula yang ejen bertanya-tanya WhatsApp cikgu ni, aku layan lah korang. Now belum ambil ni kat mama. Ambil power bank. Dia nak ambil power bank dia dah. Now step dia, mula-mula apa yang you nak buat? Mula-mula definitely you kena tengok market price. Kena tengok harga market. You kena tengok. Kena buat benchmark dulu. Macam mana you nak buat benchmark? Contoh dia macam ni. Ni macam ni. Ni pun tak ada. This one pun tak ada. Tolong. Nanti kejap Kejap. Nanti dulu. Kejap. Lepas ni kan cikgu ambil. Saya nak tunjuk proses je dulu. Nanti saya akan pergi step per step. Memula tengok competitive pricing. Memang kena buat. Especially kalau you dah lama tak buat, you have to do it. Kalau you nak reposition balik, tetap kena buat. Cari, buat pricing analysis market sekarang. Kena buat. Itu nombor 1. Itu nombor 1.
Nombor dua. Kena pergi kira dapatkan harga BEP. Apa maksud harga BEP? BEP ni apa benda bet ni cikgu? Kan BEP ni kita panggil break even price. Break even price. Okay. Break even price ni apa? Nanti kita akan pergi pada formula dia. Tak apa, cikgu nak explain. Break even price ni bermaksud, okay, you tengok ni. Ini bermaksud satu pen yang you nak jual ni. Okay. You kena dapatkan berapa harga pulang balik modal. Faham tak harga pulang balik modal? Maksudnya harga lantai. Yang dah cover harga ni. Yang dah cover, ni kan cikgu kata pen. Pen ni dia ada harga kos COGS betul? Ataupun kos jualan lah ataupun modal. Satu lagi kos operasi. Okay. Harga BEP adalah kan you kena dapatkan berapa harga BEP. Satu produk ni you dah dapat dah. Berapa harga untuk yang dah cover harga kos dan dah cover harga operasi. Faham tak? Kena dapatkan. Berapa? Harga pulang balik modal. Ataupun kita panggil harga lantai. Okay? Faham? Harga pulang balik modal. Ya. Yeah. Harga pulang balik modal. Okay? So you dapat dah. Berapa kos dia? Okay? Katalah beli modal, contohnya pen ni RM1. And then you kira-kira you punya kos operasi nanti pengiraan dia cikgu akan ajar mungkin dalam katalah RM1.2. So you decide untuk jual, you dah tahu dah harga BEP saya adalah RM2.2. Okay? Kalau you letak daripada harga BEP you, maksudnya you akan rugi. Okay? Dapatkan harga BEP, break even. Okay. Nombor 3, okay, proses yang seterusnya adalah, okay, nombor 3, baru kita pergi kepada margin price. Okay, margin price ni. Margin price ni bermaksud dia boleh jadi selling price or dia boleh jadi margin price ni kita buat anggaran dulu. Okay. Berapa daripada sini yang kita decide nak ambil keuntungan. Okay. Satu pen dah siap-siap dah kira dah. Nak jual dalam 1000 pen dan kita dah kira dah. Bermaksud satu pen ni harga BEP dia pulang balik modal dia dalam RM2.20. Now, harga margin price ni you kena setkan. Berapa harga untung yang you nak ambil untuk satu. Faham tak ni? So, berapa decide you nak ambil margin? Paling selamat ambil 30% margin. Ini cadangan cikgu. Paling selamat. Okay. So, you decide daripada harga BEP, you nak upkan harga margin ni bermaksud apa? You nak untung by 30% more. Okay. Ini kita panggil margin price. Okay. Okay. Slow-slow don't worry. Step dia ada. Yang ni tolong ambil gambar sebab tak ada dalam slide you. Okay. Lepas tu, dah tahu berapa margin yang you nak ambil. Biasanya cikgu galakkan dalam 25-30% dulu. Then, baru you tengok balik ke market price balik. Kan? Market price tadi. Tengok you punya pesaing. Okay. Tadi kita buat kajian. Katalah dekat pen ni, paling rendah orang letak, this particular pen letak RM2. Paling tinggi orang mungkin, contohlah, mungkin pen ni special sikit kan. Paling tinggi orang letak dalam RM5. Contohlah. Contoh. Okay. So, paling selamat kita masuk harga tengah-tengah. Contoh. Dia bila cikgu explain ni because industri you berbeza-beza. So, saya kadang-kadang tak sama, tapi ini bagi contoh to relate pada you. Okay. Okay. So bermaksud macam ni, paling selamat kita masuk harga tengah lah. Ya, mungkin RM3.50 lah nak jual. Okay, contoh. Now, katalah margin price you ni, you dapat tadi margin price you dalam RM2.20. Okay, tak, BEP you RM2.20. So naik by 30%, kemungkinan you dapat berapa ringgit? RM3 contohnya. Contoh ni saya kata contoh. Okay. And then baru you compare kat market. Kalau aku nak propose RM3 ni, okay tak letak dekat market? Faham tak ni? Baru tengok. So pretty much you dah tahu dah paling safe masuk harga tengah lah. Paling safe. Ni katanya produk biasa. Not macam you nak create niche. Itu different story. Ini a normal thing. Okay? So maksudnya you dah tahu dah range ni berbaloi atau tidak. Kadang-kadang kita check macam ni. Aku naik 30% pun pen ni masih RM3. Sedangkan dekat market pen macam ni RM10.
Kan? Contoh. Boleh tak nak jadikan RM10 market ni? Definitely boleh. Your margin would be more lah. Correct? Tapi you dah tahu dah. At this quantity, katalah contohnya ikut capacity you boleh keluarkan pen ni sebanyak, katalah 1,000 contoh. Okay, you boleh jual. Tapi berdasarkan capacity you, nanti cikgu akan tunjuk. Okay? So, bila you nampak dekat market, dekat market, kalau aku letak RM3.5, katalah you decide nak jual margin price you at 30% dapat RM3.5. And then bila you tengok market, market paling rendah pun pen ni harga RM5 ke RM10. Contoh saya kata contoh. So, you tak boleh letak RM3.5 sebab you dah tapi you tahulah untung ke tidak kan, definitely you tahu untung. So what you do, tak apalah, upgrade lah. You position lah letak RM6 ke RM7. So your margin would be more. Okay, sekarang ni, okay, baru decide nak letak berapa selling price. Okay, so dia punya proses, tengok market price, kira harga tengah, median price, buat kira harga BEP berapa, and then baru pergi proses dia margin price berapa, kita nak berapa, margin price tu bermaksud berapa kita nak keuntungan untuk satu produk. Katalah kita bagi sampel at 30%, so how much? And then baru tengok compare kat market balik, okay, then baru you tetapkan harga jualan. Faham tak ni? That's the process. The idea ni kalau you nampak, paling penting adalah kena tahu the BEP. The BEP. Ramai yang tak tahu BEP. Ramai yang tak tahu harga break even price ni. Okay. Now kita tengok slide seterusnya. Baru kita akan pergi slide ni. Tolong ambil. Tolong ambil. Ini contoh proses satu. Ni kena buat. Tetap kena buat. Kena buat. Okay. Ini contoh kalau masih satu produk lah. Ini cikgu bagi satu-satu dulu. Saya bagi satu-satu dulu. Sebab saya tahu you ada macam-macam produk. Saya nak bagi mudah faham. Kalau cikgu nak tolong settlekan semua ni, memang semua ada macam-macam cara. Cuma saya nak bagi asas supaya you faham dan you sesuai adjust balik dekat you punya. Okay? So katalah dekat sini, tu yang cikgu kata. Tolong buat analisis, competitor analysis dulu. Yang terkini. Sebab kadang-kadang tu yang you punya tu dah lama pun. You pun kadang-kadang tak sedar competitor you berapa dia naik. Dia naik ke dia turun? How do you know? Tetap kena buat. So what you do, cari, saya kata sekongkongnya dalam 10, termasuk you. Pesaing. Bukan you lah. Maksudnya pesaing. Cari 10 pesaing. Direct competitor. Again, direct competitor. Kalau tak ada competitor macam mana? Apa maksud tu Cik Zaman ni? Bagi contoh. Kalau ikutkan saya ada survey. Kita sebenarnya revolutionize ataupun saya buat sendiri bukan nak buat sendirilah, saya innovate cookies tu. Daripada cookies asalnya tu saya tambah-tambah, saya buat dengan cara dia sendiri, saya improvise. So basically di pasaran memang belum ada lagi lah. Okay. Kalau cek dekat dalam Shopee ke apa ke memang tak ada. Faham. Itu saya kata, okay, kalau dalam keadaan ni tetap you kena, dia macam ni kan saya kata kompetitor ada dua. Satu direct competitor yang lebih kurang sama dengan kita, betul? Satu lagi is indirect competitor. So what you do is kena cari juga kan yang indirect competitor punya analisis, tetap kena cari. Okay? At that, katalah contoh macam tu pun, katalah masih lagi dalam F&B, mungkin dalam benda yang sama, so berapa harga agak-agak dijual, tetap you kena buat. Okay, itu sebab kita kata apa, cerita pasal competitor pun besar pula kan, direct dengan indirect. Ideally dalam pricing, direct. Tapi kalau tak ada, you kata you nak create langsung, tapi kena faham, you still dalam kategori cookies yang sama. Cuma you improvisekan saja. Okay, you masih ada indirect competitor. Okay, cari yang the closest. Okay, so buat. Okay. Kalau macam kejap ya, Normaliana macam personal shopper, macam mana nak kira, macam saya barang IKEA, sabar ya. Okey, yang itu servis tu. Okey, yang itu servis. Ini cikgu bagi contoh dulu pricing untuk produk dulu ya. Okey. Terus saya kata ramai ni, servis dia bercampur-campur pula tu, kategori ada satu ada dua ni, saya bagi contoh sampel satu dulu. Okey, fahamkan dulu, okey. So price range dia, kalau you buat analisa, you nampak daripada 10 ke 15. And then, ini median price tu bermaksud 10 campur 15 dapat 25. So, you akan bermaksud dapat RM12.5. Betul tak? Okay.
buat medium price. Bermaksud yang pertama you dah dapat dah medium price dekat market tu berapa. Ini bermaksud dia beritahu kita harga selamat. Range harga selamat. Okay? Faham? Okay. Itu nombor 1. Now pergi proses nombor 2. Kena kira formula harga BEP. Okay? Saya faham. Bila cikgu explain ni, sometimes I think you tak tahulah you jumpa ke, you tak jumpa ke dekat YouTube ke apa ke kan. Sebab saya pun ada buat checking juga kan. Sebab kadang-kadang orang buat pengiraan tu berbeza-beza. This is my research yang ni cikgu buat dan cikgu minta you cuba fahamkan cuba fahamkan lah. Okay. Now nombor 2, you kena kira berapa break even price. Okay, kita nak kira berapa break even price tu. Bermaksud satu pen kita nak tahu kos untuk satu produk ni berapa harga pulang balik modal. Okay, nak tahu, mesti tahu. Okay. Okay, sebab benchmark dia adalah okay, nak kena tahu, boleh dapat tahu berapa pricing dengan target. Okay, now macam mana nak kira, nak buat mula-mula ya, semalam kita explain apa beza COGS. Okay, semalam kita explain. Bila dah start ambil ni, boleh tak semuanya yang ni tak ada slide, ambil je screenshot aja, boleh tak? Nanti screenshot je ya, sebab bahagian pricing ni saya takut tak ada. Okay, ada yang tak ada. You screenshot je lah bila dah kira formula ni. Okay, now fahamkan dulu sebab ni sangat penting. That's why semalam cikgu kata kena fahamkan apa maksud cost of goods sold ataupun cost secara langsung dengan cost operasi. Okay, kena fahamkan apa perbezaan dia sebab sangat penting untuk you tentukan berapa. Okay, now okay, apa contoh cost of goods sold tu cikgu kata belian stok, tak kisah stok siap ke, stok mahal, stok tak siap ke. Okay, kalau produk IKEA pun sekalipun, produk yang cost you beli produk furniture IKEA lah atau barang-barang dia lah itu cost you. Okay, the stock, packaging, labeling dan ada cost. Nanti kita akan bincangkan apa dia ada cost. Okay, don't worry, lepas ni cikgu akan tunjuk. Okay, now bila dalam operating cost tu, apa yang you buat dekat sini adalah you mesti dapatkan berapa anggaran sebulan you punya kos operasi. Berapa anggaran sebulan you punya kos operasi. Faham tak ni? Bila kata kos operasi, semalam cikgu dah explain. Kos operasi adalah kos tetap yang memang ada sale, tak ada sale, tetap kena bayar tiap-tiap bulan. Itu definisi kos operasi. Okay, so you kena masukkan. Let's say sekarang, okay, kadang-kadang dia jadi macam ni bila kita nak buat pricing, nak kira kos operasi ni, kena faham bila pricing, dia kan kadang-kadang pada satu tempoh tu kita planning, mungkin nak tambah pekerja lah dalam masa terdekat ni, 2-3 bulan. So, kena masukkan juga berapa anggaran you. Okay, masukkan dalam planning you. So, lagi satu, kalau kita faham kat situ gaji, KWSP, buat balik. Tu saya kata buat balik. Okay, rental, utility, kan? Okay, berapa anggaran bajet marketing you minimum, contoh. Okay, lagi satu yang you kena masukkan, saya minta you masukkan juga. Berapa you punya business loan, installment. Installment loan kena masuk. Faham tak ni? So whatever cost yang memang you kena bayar tiap-tiap bulan, cost operasi saya kata, so you masukkan. Termasuk juga saya kata walaupun kereta tu bukan kereta atas nama company tu, you guna juga, you ambil duit company untuk bayar kereta you tu, kan, tetap masukkan. Faham tak ni? Average monthly cost operasi yang memang fix. Saya faham cost operasi kadang-kadang berubah-ubah. Ambil yang dia punya anggaran, dia maksimum. Kalau ada setiap, sebab dia macam dia tak lari sangat pun dalam cost operasi tu, betul? Range setiap bulan tu kan dia naiklah dalam 100-200 kadang-kadang kan, tapi you ambil macam average. Okay, katalah dalam sebulan you nampak kat dalam 12,000 kan, 12,300 kadang 12,700, you ambilkan yang average punya cost operasi. Okay, faham? Okay, next. Okay, dah tahu, dah kira. Okay, kira. Dah kira, yang paling penting kat sini cost operasi you dah kira. Next. Okay, tolong ambil, tolong screenshot. Nak kira costing? Nak kira costing. Okay, nak kira costing. Okay.
kira costing. Okay. Tolong ambil Tolong cikgu ada buat penambahan ni. Saya ada buat penambahan. Okay. Nak kira costing. Okay. Ini memang yang you kena buat balik. Bila you nak reposition balik, you kena buat balik. Saya faham dalam keadaan sekarang, kadang cikgu saya keliru lah macam mana lah saya nak buat ni. Saya buat, ada peserta saya dia buat cookies chocolate premium dekat Bangi ni. Tapi dia confuse nak kira sebab apa cikgu? Sekarang ni macam mana cikgu? Saya yang ada barang ni, saya top up je. Top up je kan. Cikgu faham on that part. Now, cabaran you adalah you kena buat balik macam you buat balik. Sebab nama pun because you nak naikkan harga, betul? You nak reposition balik kan? So you kena buat pengiraan macam you buat baru balik. Mau tak mau you kena test try buat. Ataupun you buat anggaran. That's why bila kita buat benda ni, ini saya faham dia bukan bermaksud nombor tu mesti exact, mesti tepat. Tak. Buat anggaran. You know sebenarnya you dah tahu dah berapa modal untuk satu balang cookie, you dah tahu dah pretty much. Betul? Dapat berapa kg, dapat berapa tu. You dah ada dah formula tu. Okay? Okay. Now apa yang you buat? Ni contoh. Contohlah ni. Ni contoh. Katalah dia nak buat paste. Ni contoh dia nak buat paste. Contoh, kalau untuk paste ni dia tahu dah dia boleh hasilkan ini kos apa tahu? Kos bahan mentah. Okay. And then dia buat packaging mungkin dalam RM300. Okay. Lagi satu ada kos tu bermaksud, ada kos yang kat sini lah bermaksud kos-kos macam dia kena charge ke, delivery kat tempat dia ke, contoh dia, ataupun dia nak, kadang dia kena ambil, kena pakai petrol dia ke. Ini bermaksud total yang dekat sini adalah total sampai barang itu siap. Faham tak ni? You kena siap lah sampai contohnya cookies sampai dia dekat balang tu. Correct? Mesti jadi sampai produk tu jadi. Ini bermaksud. Ini bermaksud apa tahu kalau dekat sini? Ini bermaksud 2,400 ni adalah estimation untuk hasilkan 800 tag. Okay? Faham so far? Boleh? Okay. Mesti dapatkan berapa? So, cabaran dekat sini, you mesti dapatkan yang paling penting adalah satu pack tu sebenarnya cost you berapa ringgit dulu. Let's say dekat sini, dia kata cost kita cikgu dalam saya buat paste ni 800 pack at 250 gram. Contohlah saya dapat dalam jatuh pada harga untuk satu pack tu cost dulu. Cost siap lah, cost siap RM3. Okay. Now, kita cerita dia dapat satu pack RM3. Okay. Baru jadilah. Baru jadi. Ni baru proses satu. Nombor 2. Okay. Okay. Nak dapatkan harga sampai total cost yang justify. You kena campurkan lagi. Okay. You campurkan lagi. Itu baru cost jadi barang. Yang bermaksud satu pack RM3 ni adalah cost jadi barang. Okay. Belum jadi kira total cost lagi. Okay, now next is campurkan lagi. Campurkan aja, buat pengiraan. 5%. 5% tu apa cikgu? Okay. Dia boleh main macam ni lah dia boleh justify macam ni. Bagi saya campurkan dua-dua ni antara 20 tu, tengok itulah saya kata saya kena hati-hati juga. Bila cikgu cakap dah ni saya kata saya tak suka generalizing lah tapi untuk this particular contoh saya kata macam ni kan, bagi justification kalau dapat harga barang ni campurkan lagi dalam 20% more. Faham? 15 ke 20% or paling tinggi pun 25%. Faham? So bermaksud RM3 you markupkan lagi by campur apa tau? RM3 campur 5%, campur lagi 20%. Ni kos apa cikgu? Roughly figure dalam 25%. Bermaksud ada kos rosak, correct? Ada kita bagi buffer sikit, ada kenaikan harga barang contoh. Okay? Lagi satu kadang-kadang kena campur lagi 25% tu sebab kadang-kadang you ada plan nak bagi macam gift contohnya. Definitely you kena campurkan. Okay? Faham tak ni? Senang cerita dia macam ni tau. RM3 campur dengan 1.25. Bukan campur. RM3 kali dengan 1.25 dia punya formula. Okay? So, harga kos adalah RM3.75. Faham? So far boleh tak? Boleh follow tak? Boleh. Boleh follow Majority kita ni banyaknya pergi pada harga modal aja, correct?
Kan? Betul? Betul. Okey, cikgu So, boleh. you tak perasan harga ni. But now Ya, arahan betul. saya, arahan saya campurkan. Apa justification dia? Kenapa Tu cikgu kata, tengok perniagaan you lah. Tu saya kata kena sesuaikan. Ya, kemungkinan kalau tak tinggi pun, tapi saya kata paling justify untuk dalam 15 ke 25%. More. Okay? Dia boleh bagi Cikgu buffer. tanya sikit boleh? Ya, siapa ni? Saya. Cikgu kalau yang ni yang produk, contohnya produk makanan, produk lain. Kalau saya terlibat dalam produk batik, local made, handmade. Saya ada masalah sebab di Terengganu dan Kelantan dia punya competitors price tu sangat-sangat kata dalam bright ocean gitu. Okey, faham. Macam mana nak buat? Sekarang ni walaupun dalam keadaan raw material naik, upah naik, tapi trend sekarang dia semakin menurunkan harga sehingga daripada modal kos tu ambil RM2, RM3 selai pun macam pelik ni. Macam mana nak counter macam tu cikgu? Okay. You cannot follow them. If you follow them, kan? Okay, lagi satu macam ni Lagi satu macam ni. Itulah cikgu kata. Dia macam ni tau. Ramai orang, terima kasih. Okay, thank you very much. Okay. Ini saya nak bagi penerangan tentang ni Okay. You kena faham kenapa setengah orang boleh bagi that kind of price. Tu saya kata, kenapa bila kira pricing, dua-dua kos terlibat. Sebab kadang-kala kan, kenapa kadang-kadang kita tertanya orang ni boleh bagi harga tu. Kenapa kita tak boleh bagi? Contoh yang saya bagi contoh. Kadang-kadang apa jadi adalah, mungkin kita ni buat operasi di kedai. Betul tak ni? Okay. Kita ada mesin kan, saya kata tadi tambah business loan, installment nak kena bayar, segala benda nak kena bayar kan. Kemungkinan orang tu boleh letak barang rendah. Contoh ada sebab orang letak barang rendah ni, dia macam-macam sebab. Contoh kemungkinan orang tu boleh letak barang rendah sebab dia tak ada hutang. Dia beroperasi mungkin daripada rumah contohnya kan. Dia ada dah networking dia tak payah keluarkan kos operasi, kos promosi pun dia dah ada dibayar lah contoh. Kadang-kadang ini contoh, sebab you kena faham kos operasi you walaupun pada industri yang sama, produk yang sama, kemungkinan kos operasi kita berbeza-beza. Kalaulah kata contoh tapi ada juga berlaku dia saja letakkan harga. Sampai kita kata dia ni lebih kurang sama dengan kita. Ridiculous dia letak macam tu. Sebenarnya cikgu nak beritahu dengan you all, they are facing losses. If dia buat juga macam tu gayanya, katalah dia sama level production kita, lebih kurang sama je macam kita kan. Kita pun pelik macam mana, memang tak lama lah. And kita nak follow pula. Memang kita pun akan sama. Sangat bahaya. Pernah dengar tak orang buat kek dulu ni, case kek dulu kan, betul? Dan molek-molek kek harga dia, kita faham harga kek mahal, tiba-tiba ada orang pula launch macam lebih kurang sama harga RM10. Okay? Dia macam ni, kadang-kadang orang buat strategi macam tu, dia saja nak letakkan harga, kita panggil harga sedekah tu kan. Dia nak penetrate market because dia nak create some viral, nak bagi tahu maksudnya, dia memang perkenalkan produk dia, memang dia tahu dia akan loss. Dalam berapa tempoh tu dia akan loss, definitely. Lepas tu nanti dia akan naikkan. Tu saya kata strategi pricing ni macam-macam. Okay? Tapi kalau dalam keadaan tadi, yang orang tu memang sama level dengan dia, you tahu pun keadaan dia, jiran kita lah kata, kita punya kawan terdekat dia buat macam tu, sebenarnya dia facing losses. And kita pula nak follow, habis kiong kita lah. You can't. Okay? You can't. Ada sebab macam-macam orang turun harga. Okay? Ada sebab, macam-macam sebab. Okay? Macam-macam sebab. Okay? Itu kena hati-hati sikit. Memang betul harga bunuh member, bukan harga bunuh member. Boleh jadi harga bunuh industri. Hati-hati sikit. Saya dah nampak sebab ada isu ni dulu yang pernah disuarakan. Sebenarnya dosa tak? Kalau you fikir pasal dalam industri tu dah molek-molek, dah adalah standard pricing yang ada kan, tiba-tiba you buat macam ni. You rasa dosa ke tak dosa? Dosa tuan-tuan. Ni bukan cikgu nak cakap jadi ustazah cikgu Linda pula kan. Maksudnya you are killing the industry. Okay, dan molek-molek lah ada standard price lebih kurang. Tapi you sanggup membunuh industri semata-mata nak tarik perhatian ke orang tu. Okay, trust me, orang yang buat macam ni kesan dia tak lama. You are not big company, okay? Big company willing to buat macam tu. Tapi dia boleh counter dengan benda lain. You, inilah bendanya. Kalau produk ini je lah yang boleh jual. Kalau dimsum boleh jual. Tiba-tiba nak main macam tu. Mati kiok tak lama lagi. So hati-hati. Okay? Itu sebab bila cikgu cakap ni, ini nothing, kita kena apa ni? Kita kena tengok keadaan kita dulu and then kita compare dekat market. Okay? Bukan ikutan kita ikut harga market.
Study dulu you punya cost. Itu sangat penting. Sebab kena faham apa-apa jadi masalah, orang tu menanggung ke? Tak, kita yang menanggung. Okay? Tak apa. Dia buat tak kisah. Don't macam ni lah. Jaga diri kita. Tu je. Okay? Sekarang ni yang cikgu ajar adalah kan, belajar tentang kira costing you dulu. Apa. So arahan saya macam ni, ikut je formula cikgu buat macam ni, bermaksud dekat sini ada apa? Harga katalah kita sampai keluarkan benda tu, produk tu jadi 3. Ni belum kos operasi ni, saya kata baru harga kos saja. Okay? Then you kalikan dengan 1.25%. Okay? Itu paling maksimum lah. 1.25 or kenaikan kau nak letak 15 to 25. So you ada buffer kadang harga naik kan, so dia boleh cover. Okay, boleh? Boleh masukkan kadang dia macam ni, cikgu letakkan aja tu sebab kadang ada orang yang dia yang 25% ni kadang sebab dia heavily invest in iklan. Ada orang betul-betul iklan. Ya, ada setengah perniagaan yang my client sekarang ni dia kaya, dia asyik nak upah Insta famous saja kan. Memang beribu-ribu bayar dekat luar. Kan? That's why dia punya harga iklan dia tu letak kat situ Iklan dia je pun kita ambil dalam 20% more. Okay? So bila jadi macam ni bermaksud apa? Harga kos. Terus dapat harga kos jadi RM3.75. Satu pack daripada RM3 bila kita naikkan by 25%, so dia akan jadi contohnya RM3.75. Okay? Itu contoh. Okay. Now, tu nombor 2. Okay? Tu harga, ni belum sampai lagi. Okay. Now, baru nak kira harga BEP. Apa formula dia? Tengok betul-betul. Okay? Ada dalam nota you kan? Now you dah dapat berapa harga tadi? RM3.75. Okay. Nombor 2 step adalah kena kira berapa anggaran you punya kos operasi. Okay? Berapa anggaran kos operasi. Let's say dekat sini kos operasi dia adalah RM10,000. Okay? RM10,000 sebulan. Gaji-gaji dia lah semua tu kos operasi you dalam RM10,000. Okay. Faham tak ni? Ambil sebulan. Operating cost ni maksudnya sebulan. 1 month. Anggaran average you. Okay? Lebihkan sikit pun tak apa. Okay? And then, nombor 3. Nombor 3 apa yang nak buat? Next. Set target. Set target. Berdasarkan quantity dulu. Okay? Set target. You dah tahu dah berapa anggaran dalam 800 pack tu, dalam RM3, total RM3.75 dah. Okay? Now you set target. Okay? Now set target. Saya faham. Bila you set target more, harga cost you boleh jadi rendah kan? Definitely boleh jadi rendah kan? Sebab you boleh counter deal dengan supplier, boleh dapat harga rendah. Tapi tak apa. Ini justification untuk dapat berapa harga modal satu. Next, you target. Buat target. Berapa quantity yang you plan nak jual. Buat dulu ni, saya kata buat dulu. Okay? Tapi bila you target, hati-hati sikit. Jangan mengarut-ngarut target. Contohnya, alah, turun je lah buat RM10,000. Bila kita kata target, kita kena tengok apa capacity kita sekarang ni. What is our capacity daripada modal kita, daripada kita punya manpower, daripada kita punya mesin peralatan, katalah you dalam bidang pembuatan. Okay? Tetap kena kira berapa maksimum. Saya tahu maksimum capacity you boleh hasilkan mungkin ikut mesin you semua sekali tu, mungkin dalam let's say 5,000 contohlah kan. Tapi kalau nak compare model pun tinggal sikit, tengok yang rasa-rasanya kita boleh pergi market kita pun setakat 2,000 dan kita target. Bila letak target ni, letak target yang kita boleh capai. Faham tak ni? Okay. Kalau orang pandai, kalau you boleh pandai main Excel, you boleh letak a few projection. Okay. Maksudnya target yang maksimum, mungkin satu lagi target yang real punya. Macam kita buat projection semalam. Tapi dalam kelas cikgu ni, saya nak ajar dulu buat satu target contoh. Okay. Ini targetnya, target yang real lah. Yang kita boleh capai. Contoh. Faham tak? Letak target. Okay. Next. Okay. Next Next. Nak dapatkan harga BEP adalah, okay, ni bahawa harga BEP. Sekejap muka cikgu ni. Baik. Operating cost RM10,000 bahagi dengan 2,000 target campur 3.75 tadi. Kan? 3.75 tadi kan harga total cost you, betul? And then what you get adalah
RM RM5. RM5 ni adalah harga kos operasi you per unit. Campur RM3.75 jadi RM8.75. Faham tak ni? Ini contoh. Okey? Baru dapat harga BEP berdasarkan, ni contohlah ni, berdasarkan target you yang you boleh capai dan kos operasi you agak tinggi. Contoh. So daripada RM3.75, korang kena tambah lagi RM5. Okey? Baru dapat harga BEP. Harga BEP. Ini maksudnya harga pulang balik modal. Ya, harga pulang balik modal. Faham so far? Boleh tak? Good? Boleh cikgu pergi? Okay. Okay? Okay, on cikgu. Boleh ya? Boleh. Okay. Now, okay, dapatlah RM8.75. Now you dah tak dapat tahu dah harga modal lah. Harga pulang balik modal. Itu benchmark you. Majoriti usahawan dia tak tahu harga benchmark. Now you belajar harga benchmark. Now decide. Baru nak kita pergi tetapkan berapa mungkin propose, berapa keuntungan yang kita nak dapat per item. Okay. Next. Okay. Kita panggil nombor 3 margin price. Okay. Kita panggil margin price. Formula margin price macam ni margin price. RM8.75 tadi. Let's say kita decide nak ambil untung dalam 25% aja. Okay. Cikgu Paling turun kat cantik. gambar tu bawah sikit cikgu. Apa dia? Oh, sorry. Nak. Aish. Gambar aku ni. Okay. Dia punya ni, okay, margin price ni kita nak set, dia punya formula adalah BEP price bahagi dengan 0.75. Okay. Ini kalau you set nak dapat margin you 25%. Apa maksud margin? Keuntungan bersih. Faham tak ni? Jual pen dah dapat dah harga BEP. Now, berapa nak dapat harga untung? Bila you setkan harga untung, maksudnya dah bersih-bersih dah. Bersih. Ni bersih dah you dapat. Kalau harga markup kau, you main kali 2.5 kan? Betul? Itu baru harga markup. Okay? Ini you dah tahu dah berapa anggaran kalau pen ni agak-agak mungkin you nak margin dalam 25% tu. Paling selamat 30%. Paling selamat. The more, lagi bagus. Okay? Katalah ni contoh 25%, bermaksud ini formula dia. Dia akan jadi RM8.75 bagi 0.75 jadi RM11.70. Okay. Ini baru margin price. Margin price ni, okay, dah dapat margin price. Maksudnya you dah tahu 30%, then baru you tengok dekat market. Tengok balik dekat market. Contoh dekat pace lah. Okay, dah kira-kira semua kan. Maksudnya ini margin price you dah tahu dah dalam 25%. Dan ini kalau contohnya you jual sendiri dekat, bukan jual kat agent ni baru jual direct. Ni kalau jual direct. Okay, dan you decide lepas tu baru you tengok dekat baru you tengok dekat apa ni? Baru you tengok dekat harga, lepas dah sudah baru you tengok harga market. Okay, you tengok dekat harga market. Tengok balik harga pesaing. You dalam kategori mana? Okay, let's say katalah RM11.75 ni, bila you tengok harga market kan saya kata tadi buat median price kan, anggaran pesaing betul? Katalah daripada anggaran pesaing. Anggaran pesaing katalah you dapat RM11.70 at 25%. Bila tengok pesaing, you nampak range ada pesaing jual benda yang sama, mungkin dalam daripada RM8 hingga ke RM15. Kalau you dapat nampak macam ni, rasa-rasa you nak pergi ke harga ni. So, maksudnya lebih kurang kalau you setuju dengan harga ni, maksudnya you are in a safe, okay lah. Okay, kalau you nak decide pun harga tinggi sikit pun tak ada masalah juga. Mungkin you naikkan by 30%. So harga dia boleh tinggi sikit. Sebab tu saya kata, bila kita kata margin price ni, it doesn't mean benda tu jadi final selling price. Okay, ini baru berapa anggaran. And then baru tengoklah balik dekat market, you tengok market RM9.70 ni, dalam range yang pesaing tu kita kat mana. Okay, faham tak ni? So kalau you rasa you agree, you kata you nak 30%, then you letaklah macam ni. You rasanya kalau harga paling rendah RM10 dan paling tinggi RM15, you nak naikkan jadi RM13.50, so bermaksud margin you akan jadi lagi besar. Okay, untuk you lagi besar lah. Itu cerita dia. That's the real process of
pricey. Okay, boleh faham tak? Nota ni memang ada dalam email dah, tapi ada beberapa penambahan yang cikgu masukkan. Nanti kan cikgu kata saya ni kan, so ambilkan sikit-sikit. Tak banyak lah, cikgu tambah dalam 4 nota, 4 slide je. Okay. Boleh faham? So far boleh faham tak? Okay, ada apa-apa soalan? Ya, saya. Cikgu, Ya. nak tanya, kalau macam tadi based on product kan, boleh bagi contoh based on service tak? Based on service kalau kita based on service pun, bagi contoh cikgu tadi apa? Tadi cikgu bagi contoh based on product kan? Contoh service you, service apa? Nanti cikgu bagi contoh based on service boleh tak? Bagi contoh cikgu, what is your service? Ha. Boleh? Tak, what is your service? Siapa yang berkata ni? Ada mak. Siapa yang berkata tadi? Apakah service you? My service is counseling. Your service is? Apa? Tak dengar. Buat apa? Saya, Rana. You buat apa? Counseling. Oh, buat counselling. Okey, faham. Boleh je, tak ada masalah. Okey, tak apa. Dia sama juga patah balik dekat apa yang kita buat. Dia punya formula tetap sama. You masih kena buat tetap kena buat pengiraan, okey? Cuma berbezanya dekat sini, kira balik kat costing, okey? Ramai yang katalah you buat kita panggil professional servicing lah. Sama ada you buat accounting ke, contohnya you buat counselling ke, samalah juga dengan trainer yang macam mengajar ni. Okey, sama. Okey. The thing yang ada dekat costing kat sini adalah cost apa sebenarnya? Cost apa? Cost apa? Kalau servis jahit langsir, cikgu siap pemasangan, sama. Formula dia sama. Kalau cost kat sini yang ramai orang tak masuk adalah cost service you. Your fee, your personal fee. Okay, berapa anggaran yang you nak letak. Correct? You kena letak berapa anggaran fee you. Justification fee you. Kalau in that kategori saya tak tahu untuk kaunselor kan berapa. Kalau macam dulu kita ada program dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia datang masa tu the kaunselor, bukan kaunselor, bahasa apa dia, ada orang ada yang tu kan dia pekat dan bisu, so saya kena dapat translator, so saya bayar translator tu dalam sehari dalam 500 lah macam tu, itu dia punya fee lah kan. Okay, sama juga kalau you kat sini ni you kira kena cost apa. Okay, cost you adalah dekat costing you mudah, cost fee you lah. Okay, apa lagi cost fee kita. And then apa lagi yang terbabit? Kadang-kadang kita kena pergi, kalau contoh macam cikgu macam saya trainer. Cost saya adalah cost fee saya kena kira berapa. And then maksudnya sampai saya deliver saya punya services, cost perjalanan pengangkutan saya. And then apa lagi? Nota cikgu saya kena print, saya kena cost nota lagi kan. Travelling lagi sampai nak sampai tempat tu, betul tak? That's my cost. Okay, tapi bila kita kata yang benda ni naik by 25% tu dia macam apa? Dia tak ada dalam ni. Okay, itu contoh. Ini contoh kalau cikgu bagi saya punya lah. Okay, so justification you, your cost fee, your material semua, tapi dia tak ada macam dalam 25% ni, dia tak ada. Okay, yang you nak boleh ubah-ubah, you ubah sikit dekat cost fee berapa, you boleh check you punya standard rate. Biasanya kita belajar dengan cikgu bakery, dia ajar modal darab dengan 3 atau 4. Betul ke kira macam tu cikgu? Tadi Azura, cikgu dah explain pada awal kot. Okay, saya minta macam ni saya pun tak nak lah cakap betul atau tidak. Cikgu minta you kira macam ni. Okay, boleh? Boleh tak ni? Sebab kalau yang cikgu bakery tu, saya kata banyak bakery ajar, dia kata kali dengan 3 atau 4 tu bermaksud you berdasarkan markup. You tak kira you punya belanja operasi. Faham? Okay, now cikgu minta you buat formula macam cikgu. Okay, follow je. Kalau untuk yang services sebenarnya, dia punya cost adalah fee, travelling cost dia, and then dia punya material ke, kan? Itu you punya cost. Okay? And then katalah sampai dekat sini pun, kalau you punya operating cost dia mudah. Kalau you punya, dia akan balik pada sini. Berapa cost you? Berapa operating cost you?
target dia tu adalah berapa klien yang you servicing. Sama. Okay. Ataupun contoh dekat cikgu kat sini, berapa kursus yang saya kena buat. Tu contoh. Tengok. Okay. Faham? Formula dia sama, it goes sama. Servis dengan tu. Cuma kalau servis, dia tak ada yang kos nak naik ni. Kecuali kalau you ada buat iklan, definitely you kena campur lah. Kalau contohnya you buat penganjuran bisnes you sendiri dan kursus you sendiri dan you nak iklankan, then kena buat macam ni. Okay. Kalau tak ada direct, katalah tengok customer you siapa, macam cikgu B2G, customer saya B2G, saya tak buat iklan, dia orang yang buat iklan. So saya hanya tertakluk pada kos saya yang kat sini saja. Okay. Boleh? Tapi benda-benda lain tetap sama. Berapa kos saya, berapa operating cost saya, berapa target kursus ataupun target kalau you counselor, you by person, berapa target yang you boleh achieve dalam sebulan. Okay? Ambil sebulan. Okay? Saya harap faham. Okay? So you akan dapat benda yang sama macam ni. Definitely you akan dapat benda sama. Tetap. Okay? Formula dia it goes sama. Cuma ada perubahan sedikit ikut industri. Okay, now. Okay. Yang ni tolong ambil screenshot. Screenshot. Servis dia direct Lagi senang nak kira servis sebenarnya. Okay. Servis jahit langsir sama juga. Fashiha, servis jahit langsir sama. You punya cost akan cost you. You kena ambil cost you. Okay, kalau you tak nak ambil cost you, tetap ambil, kalau you tak nak ambil, kalau nak kira cost kita bersamaan, kalau tak nak pun tak apa, tapi tetap cost you ada jahit langsir. You punya langsir. Kan? Langsir tengok, langsir customer ke langsir you. Tetap you kena ambil juga. Saya tahu kalau cost untuk jahit langsir tak banyak mana pun. Okay, tak banyak mana. So kalau jahit langsir, itulah cikgu nak tanya, langsir tu langsir siapa? Langsir kita ke ataupun langsir customer bagi kain? Itu berbeza. Okay. Belum lagi Fashiha, sabar ya, sabar. Ini cikgu baru cerita sabar. Oi, usahawan ni tak sesabar kan. Ini cikgu baru cerita kalau ni asas. Ini baru cerita kalau satu produk. Okay. Now you tahu dah margin price, maksudnya check balik dengan market price, bermaksud katalah you ni 11.7% bermaksud you ada untung. Daripada RM8.75 tadi, you akan ada untung RM3 lah. Ya, RM3.05 lah macam tu. Betul? RM3.05 lah. Now you tahu satu keuntungan produk is RM3.05. Okay, now tolong screenshot. What happen cikgu kalau ada dua produk? Okay. Ni what happen kalau ada dua produk. Ini contoh, sabar ya, kita boleh sabar. Ini contoh kalau lebih daripada dua produk. Okay. Jangan kata lepas ni 3-4 produk macam mana cikgu. Okay. Saya fahamkan dulu dua produk ni. Okay. Ini sebab ni kursus ni saya kena bagi asas dulu. Okay. Now, let's say kalau you ada dua produk. Okay. Let's say dua produk. Okay. Kos operasi you RM10,500. Okay. Produk satu, modal RM10. Okay. Produk dua, modal dia RM12. Contoh. Okay. Now, quantity. Produk dia maksudnya produk yang lebih kurang sama. Tak ada yang besar sangat beza dia. Okay. Contohnya macam ni lah. Cookies premium 1 dengan cookies premium 2 contoh. Okay. Tak beza sangat. Masih lagi lain yang sama. Okay. Now katalah quantity you 1,000 yang ini. Yang ini quantity maksimum yang you nak keluarkan adalah 1,500 botol. So total dekat sini adalah 2,500. Okay, faham, tengok betul-betul. So sekarang ni apa yang you buat? Okay, buat. Yang you buat senang sebenarnya. Tapi saya saja je menyusahkan kerja sikit. Saya bahagikan. Okay. Kalau ikut dalam kes ni, contohnya cookies premium ni apa yang dia buat? Bermaksud you kena dapatkan berapa kos operasi you per apa ni? Cikgu kata, kos operasi per unit dulu. Okay. You dah tahu untuk satu balang dah tahu satu harga RM10. Now you nak dapat kos operasi per unit. Formula dia senang aja. Sebab you masih line yang sama, produk yang sama. Ada dua produk ni cikgu, sebenarnya perkiraan dia mudah. Maksudnya 10,000 berapa ratus? 10,500 bahagi dengan 2,500. Okay. So you dapat 4.2, samalah 4.2.
Okay. Kalau nak susah kerja, sama. Nanti katakan sebab hari tu cikgu kata mana boleh sama cikgu. Ni aku tunjukkan korang formula. Tetap sama. 1000 bahagi 2000 setengah kali 10,000 setengah bermaksud 4,200. Okay. Yang ni pun sama. 1,000 setengah bagi 2,000 setengah kali 10,500 dapat 6,300. Sebab hari tu diorang kata cikgu mesti kos operasi tu berbeza-beza. Sebab produk ni berbeza-beza contohnya. Now saya tunjuk. Okay. So dia punya kos operasi per unit akan jadi sama. 4.2, yang ni pun 4.2. Okay. Harga BEP berapa? Harga BEP adalah harga kos campur dengan harga kos operasi. Okay. Harga jualan campur harga kos operasi baru dapat BEP. Contoh kat sini, yang dekat UR tu ada silap tukar. RM14.2. Yang ni akan jadi RM16.2. Okay. Let's say, harga jualan ni katalah you nak set kan katalah you decide nak set. Nak harga direct lah ni contoh. Harga jualan you planning. Nak letak buy margin 30%. Saya katakan 30% kan. So formula dia adalah 14.2 bahagi dengan 0.7. And then 16.2 bahagi dengan 0.7. So you akan dapat harga RM20.30 dengan RM23. Ini bermaksud setiap untung produk tu you dapat dalam RM6.10 dan satu lagi untung dapat dalam RM6.80. Tahu tak dapat untung tu macam mana? Nak tahu untung tu dapat senang aja. Harga yang margin ni tolak dengan harga BEP. So ini bermaksud kalau you nampak kat sini dia beritahu macam ni lah. So you ada comparison RM14.2 dengan RM20.3, RM16.2 dengan RM23. Kalau at this quantity. Faham? Ini berdasarkan projection kita kalau ni quantity. Kalau quantity lagi banyak, lagi murah tak you punya BEP? Definitely. The more quantity you produce, contoh, the more sebenarnya BEP you akan jadi rendah. So keuntungan akan lagi tinggi lah. Ataupun kos operasi you lagi rendah, katalah you punya quantity ni pun masih tahap ni, so you akan dapat harga BEP yang lagi rendah. Now apa yang you buat, bila you dah dapat data macam ni, kan dah dapat data macam ni, baru pergi tengok harga kompetitor lah. Okay, ini katalah you letak dekat sini. Nampak kat sini, tadi aku letak RM20.30, kalau aku dapat keuntungan by 30%, RM6.10 dengan RM6.80. Katalah kalau 30% tu dapat RM20.30, katalah at 30% ni produk tu dapat RM23. Bila you tengok dekat competitor price, tengok balik dekat competitor price, bermaksud apa ni? Dalam 20 ke 27, yang ni pun 21 ke 28, okay? Ini baru you tentukan. Mungkin. Okay? Kemungkinan benda yang safe side. Kalau you letak RM20.30, sedangkan range orang harga lebih rendah, tak berapa bagus. Faham tak ni? Bermaksud, boleh tak you nak naikkan lagi? That's why you boleh naik. Okay? So harga yang selamat untuk you letak and better you punya margin adalah you letak, mungkin you masuk kategori harga tengah lah, harga median. Dalam RM23.5 ataupun 24%. So sebenarnya dekat margin kat sini, margin you bukan 30%. Margin you makin tinggi lah. Mungkin dalam 50% mungkin margin you. So maksudnya better. Itulah cara sebenarnya kalau ini produk direct. Faham? Cikgu. Kalau dua-dua produk tadi, kita ada, let's say lah, ada dua produk, kita berjalan serentak, kos operasi dia tu still kita ambil kos operasi yang sama juga ke? Kos operasi yang sama. Kos operasi yang sama. Oh, kalau you kata berjalan serentak ni macam mana ni? Maksudnya you ada dua kilang yang berlainan ke? Dua-dua produk ni berjalan serentak. Let's say 50-50 lah kalau kata production dia. Yes, kalau ikutkan production dia sama kan? Dia beroperasi di kilang yang sama, dia letak yang sama. Yang quantity ni pun sama. Doesn't matter. Kalau ikut quantity pun dia akan tetap, kalau you buat pengiraan balik pun dia akan tetap share kos operasi yang sama. Sebab dia ambil for the total tu. Okay? You are sharing the same cost operasi. Sekarang ni kalau nak bagi faham, you asingkan lah kan? Berapa? Kan? Kalau sama ni pun 1,000, ni pun 1,000, tetap you punya ni akan dapat, katalah ni 1,000. Ni pun 1,000. 10,500 bagi dengan 2,000 lah kat sini. You akan share the cost operasi yang sama. Tetap sama. The formula akan sama juga. Boleh? Okay.
Ada apa-apa soalan? Okay. Dah pukul 12.20. Petang ni, jeng, saya saja je nak umpan you all petang ni kan. Dari proposal selling price, kita bolehlah nak set diskaun pandai. Pandai. Memang betul. Kalau you dapat macam ni, kan? Kalau you dapat macam ni, katalah you dah kata. Yang paling penting sekarang ni, paling penting, you mesti dapat BEP price dan you mesti dapat you punya margin price. Yang paling penting. Sebab kalau boleh, kita nak dapat keuntungan kita dulu. Correct? Betul tak? So katalah let's say kat sini RM23.5, RM24.5 kan. You dah tahu dah dekat sini. Range kat sini pun you ada untung lagi, betul? Ni ada tambah lagi untung RM3. Ni ada tambahan lagi untung RM1.5 lagi. So the total untung you kan boleh dapat lebih dah ni. Betul? Dan you baru boleh tentukan berapa diskaun you nak bagi. Kalau you tak set awal-awal, BEP berapa, kan? Berapa keuntungan yang you nak dapat. Contohnya, macam mana you nak setkan you punya diskaun? Cantik. Betul. Very true, Cik Yazid. Very true. Okay? Faham? Okay. Now, cikgu nak bagi tugasan. Okay? Dah ambil dah ni? Dah ambil ke? You punya ni? Ni tak ada dalam slide you. Petang ni, cikgu akan masuk harga ejen. Macam mana harga ejen? Yang saya terangkan ni, kalau you harga direct pada customer. You jual direct pada customer, ya? You tak ada harga ejen. Petang ni, baru cikgu masuk harga ejen. Okay, saya tak nak cerita pasal harga ejen sekarang. Saya takut you punya mind dah ni dah. Nak melotok lah cikgu kira-kira ni. Okay. Okay, now ni harga ejen petang sekarang. Okay, ni saja cikgu nak tunjuk. What will happen? Ni contoh kalau ada 4 produk Kalau you nampak dekat sini 4 produk, ini contohlah sambal hitam kan. Katalah yang ni ini saya buat analisa bukan lagi kalau nampak ni yang kalau nampak yang ni analisa. Ni analisa pertama yang masa saya buat untuk diorang. Harga dia letak dekat market, ni dia letak kat market. RM10, RM12, RM12, RM10. Ini masa cikgu buat analisa dalam kes saya. So bila saya buat pengiraan, semua sekali kan bermaksud bila kira dia punya break even price and then unit dia capacity dia macam ni gaya. Kan bermaksud bila tengok break even price 10, yang ni 13, yang ni 11, yang ni 10. Ini bermaksud apa? Kalau you boleh baca. Sedangkan dia punya harga jualan dia tetapkan macam ni. Bila saya buat kiraan balik diagnostik saya yang pertama berdasarkan belanja operasi dia dan kuantiti dia, bermaksud apa kalau orang nampak kat sini? Dia jual sambal hitam tak untung, kurang balik modal aja. Dia jual popiah simpul at 200 bermaksud setiap kali jual negatif 1. Kan? Sebab BEP dia 13. Dia punya harga jual dia 12, dia dah rugi RM1. Yang ni pun sama, sambal tempoyak dia at 200 bermaksud apa? Dia patutnya dia jual 12, yang ni 11 bermaksud kat sini dapat untung dalam 1 lah. And then yang 10 ni pun sama, BEP 10, harga selling price 10. So bermaksud kosong. Okay? Kalau you nampak kat sini perniagaan dia macam ni, overall bisnes sedekah. Betul Cik Zaman ni? Mau tak mau dalam strategi ni macam ni, kalau jadi macam ni, apa yang you kena buat? Apa yang kena buat? Mau tak mau kena push naik harga. Ataupun you kena lebih push pada kuantiti. Tapi kadang-kadang pada kuantiti ni, saya kadang-kadang kena tengok kapasiti dia pula. Dia punya bengkel tak bersamana, peralatan dia setakat tu, ini dah jadi dia punya maksimum kapasiti. Contoh, katalah at 75% kapasiti. Okay, majoriti usahawan dalam 70% kapasiti lah contoh. So mau tak mau kena naik harga. Bila naik harga, kan kalau you faham benda ni, baru you tahu berapa kuantiti yang you kena push untuk you buat. Kalau you degil juga, tak boleh juga naik harga. So you know dah berapa maksimum. You dah tahu dah, at this rate, you dah tahu dah berapa unit quantity kalau macam gini gaya unit quantity. Katalah you berniaga, masa ni baru dalam 50%. Maksudnya dengan kuantiti sebegini, kiok lah you. Okay, ni kes tragis. Dia punya cadangan, dia mesti promote kena lebih, kalau kuantiti macam ni tak boleh makan. Ya, dia orang dalam kerugian. Kena naik harga dan juga kena push pada kuantiti. Itu je lah cadangan dia. Macam tu lah. Okay. Okay. Now, cikgu sementara you rehat nanti. Okay, sambil makan. Kita masuk pukul 2.30. Petang ni cikgu akan pergi pada harga ejen. Saya nak you buat soalan ni. Cikgu nak you buat soalan ni. Okay. Tolong screenshot, ambil. Rasanya ada dalam nota you. Ya, menyemak muka saya. Ni. Tolong screenshot. Okay.
cikgu nak you buat soalan ni. Okay. Berdasarkan ni, kan tadi saya bagi ni. Saya bagi ni kan tadi kan? Betul? Cikgu ada bagi you punya ni. Now, you follow tengok kat situ. Izzat je tunggu, ini soalan saya. So macam mana you buat? Berapa harga jualan at 25%? Okay? Screenshot. Semua kena buat. You tak buat benda ni sekarang, tak apalah kalau tak apalah habis kelas ke. Kan? Kalau you tak buat sekarang, you takkan faham. So cikgu minta you buat. Okay? Saya minta buat soalan ni. Okay? Pada sesiapa yang dah pukul 12.30 ni kan, pada sesiapa yang nak WhatsApp cikgu pun tak apa. Buat aja. Saya nak suruh buat jawapan aja. Okay? Berdasarkan ni cikgu bagi. Baik. Buat Ini matematik Yang you buat ni matematik tau. Soalan matematik. Matematik tingkatan 2. Macam tu lah. Matematik tingkatan 2. Korang dulu matematik SRP berapa? PMR tak tahulah kan? SRP berapa? Kira balik. Okay. So ada dalam nota. Yes, ada dalam nota. Tolong buat. So cikgu berhenti sampai sini dulu. Petangkang baru saya nak discuss harga agent. I don't want to push you too much. Okay. Sebab harga agent ni dah different sikit dia punya strategi. Okay. So itu saja daripada cikgu untuk tengah hari ini. Don't worry. Saya record benda ni. So nanti apa-apa cikgu akan upload balik. Okay. Dan buat revision. Itu saja.